Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Muslimin dan musliman, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang mulia ini sama-sama kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan semula pengajian sirah kita menggunakan kitab Fiqhul Harakah dari Sirah Nabawiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kita sambung pembacaan kitab kita pada muka surat 91 pada perenggan yang terakhir. Perkara seperti ini juga berlaku di zaman kita. Situ. Muka surat 91. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Perkara seperti ini juga berlaku di zaman kita, di mana golongan taghut. Taghut ni maknanya golongan yang melampaui batas. Satu tafsiran yang lain makna taghut adalah asy-syaitan. Adalah asy-syaitan. Dalil di mana dalam Quran disebut walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kata Allah, kami telah mengutuskan kepada kamu seorang rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Muhammad itu diutuskan kata Allah, iaitulah ani'budullah, ajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah, wajtanibut taghut, dan Muhammad juga menjauhkan, yakni mengajak manusia agar berpaling daripada at-taghut, membawa erti orang-orang yang melampaui batas, yakni orang yang ingkar pada perintah Allah. Dan at-taghut juga dalam ayat itu membawa erti asy-syaitan, menjauhkan manusia daripada tipu daya syaitan, daripada perkara-perkara yang disukai oleh syaitan. Ni adalah hikmah Allah Ta'ala utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana golongan taghut akan mengambil sikap dingin jika dakwah itu sekadar berkumpul di masjid. Tu dia ni, macam kena dah. Kata pengarang hari ni zaman lah ni, orang dia tak apa heran sangat hang mengaji pi merata masjid pun. Dia duk anggap kata hanya orang main masjid saja yang faham agama. Orang yang main masjid surau saja yang akan protes kalau apa-apa hukum agama ataupun bab agama disebut ataupun diterang salah daripada apa yang sepatutnya. Tapi hari ini ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, orang nak mengaji lah ni tak kalut dah.
Tak kalau dah nak mengaji malam ni 2, 3, 4 tu dia jenah bilang saya malam ni dia buat. Hak besar pun ada, hak kecil pun ada. Kecil pun besar pada handphone saya agaklah. Kan? 4 tu ada, 2 rakaman, 2 live dalam TikTok pam datang tak tahulah siapa buat. Nak mengaji lah mudah. Jadi orang faham agama bukan hanya main masjid. Barangkali kawan kita yang tak boleh main malam ni, dia duduk di London, Britain sana . Mungkin kawan kita hak duduk di Kuala Lumpur. Mungkin kawan kita yang duduk berjalan di Dubai. Mungkin kawan kita yang duduk berjalan di di New York, di negara sana, luar sana . Depa tak main masjid pun, tapi depa boleh mengaji tak? Boleh mengaji. Maka sebab itu hari ini ada golongan yang dia takut dengan suara-suara orang masjid. Dia takut dengan suara-suara anak muda yang dah faham agama, yang dah reti agama, hang cakap tak betul ya? Mampu. Dulu orang nampak dingin dah. Orang masjid ya, kita boleh kencing depa, tak apa. Orang masjid ya, payah sikit. Anak muda, kita boleh mohong Alah ni tak boleh dah. Mau sebut sikit dia. Mampu sebab itu ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, hari ini ada orang kalau dia bagi alasan saya tak dan nak mengaji, boleh terima tak? Tak boleh terima. Dia bagi alasan tak dan mengaji. Adakah dengan alasan itu gugur mukallaf atas diri dia? Ada. Yang kata gugur mukallaf ni antaranya, ulama sebut antaranya orang yang peka, orang yang buta. Dua ni gugur tak mukallaf, peka, buta. Tuan-tuan ada tak sifat tu? Tak ada, celek elok malam ni. Mau kalau ada salah satu pun tak gugur lagi mukallaf, wajib mengaji. Kalau peka dengan buta dua-dua, sedah dua ada, gugur mukallaf, tak hidup mengaji tauhid tak parah. Tu dia. Tapi hari ni ramai hak tak ada sifat lagu tu. Dia memakai sifat seakan-akan dia ada 2 sifat lagu tu. Tak ada ngaji tak apa, dia kata. Kalau mengaji payah, dia kata. Biar bodoh terus tak apa lagi. Tu, mukallaf tu. Yang kedua antara mukallafnya apa dia? Usulul dakwah, sampainya dakwah. Kawan kita hak duduk mana, duduk dalam gua ke apa ke no, memang tak ada siapa duk pi ajak, lain internet pun tak ada, handphone apa pun tak ada. Pok nu tak mukallaf nu, duk hutan Amazon ke apa, duk kawan dengan anaconda, duk kawan dengan gorgon. Depa nu tak apa. Tapi kita hari ni ada alasan lagu tu? Tak ada. Sampai ada dakwah, sampai handphone ada 3-4 ribu beli handphone. Tak cukup sebiji, tambah biji lagi. Tak cukup lagi, tambah lagi. Tak cukup lagi, tambah lagi. 4 handphone duk ada. Dia boleh kata, tak dan nak ngaji. Patut cakap lagu tu, no? Tak patut sangat, tuan-tuan. Khenat kita dengan Allah Ta'ala. Getah banyak. Tapi metang hak soho nak ngaji tu, dia kata, tak ada masa, dia kata. Tak ada masa nak mengaji. Tak dan, dia kata Maghrib dengan Aisyah tu sel banyak masuk dah. Dia nak balik jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan dia fasik, dalam keadaan berdosa besar. Na'udzubillah. Hari ini macam-macam fitnah yang berlaku. Sekadar berkumpul di masjid dan menyimpan akidah di dalam hati tanpa memperkatakan Islam, seperti ianya telah disempurnakan sehingga menggempur segala akar umbi penyelewengan yang berlaku dan pucuk pimpinannya. Di peringkat ini tidak berlaku sebarang pertembungan secara berdepan antara golongan Islam dengan masyarakat jahiliyah. Ni tang mana peringkat ni? Dobik tang tu makna peringkat di sini ni adalah da'watu sirran, pada peringkat dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lepas tu ada orang dia cuba memisahkan agama dan juga kehidupan dunia. Siapa yang pisahkan agama? Kalau dia kata
bak dunia ni Islam bukan ajak pun dah i'tiqad lagu tu boleh kufur. Kerana Islam meliputi segenap penjuru kehidupan manusia. Kamu nak menikah, Islam ajak. Kamu nak bermusafir, Islam ajak. Kamu nak berniaga, Islam ajak. Kamu nak bersosial, Islam ajak. Kamu nak apa lagi? Kamu nak jadi ahli sukan, Islam ajak. Kamu nak jadi pemimpin, Islam ajak. Kamu nak jadi anak, Islam ajak. Kamu nak jadi isteri, nak jadi laki, nak jadi apa pun, ada belaka dah dalam Islam. Dan setiap benda yang kita buat ni ibu-ibu ayah, tak terlepas daripada 5 hukum taklifi. Tak terlepas daripada 5. Sama ada kita buat benda tu jadi wajib, benda tu jadi sunat, benda tu jadi makruh, benda tu jadi harus, benda tu jadi haram. Tu 5 hukum taklifi. Kok mana pun mesti sangkut. Mai masjid malam ni, hukum dia apa dia? Mayang jemaah. Agak. Nak jawab aku benar. Tak ada kot dalam 5 hukum tu. Saya ada rasa kira mai boleh saja-saja kot. Hei, apa dia kata lagu tu? Mai berjalan malam ni, mai semayang di masjid. Sunat dituntut apatah lagi orang lelaki. Sehari keluar lagi ni pakai kasut. Pakai kasut tu ada hukum ke tak ada hukum? Ada hukum, pakai kasut harus. Tapi kalaulah dengan kita tak pakai kasut menyebabkan mudarat terpijak batu, luka habis makambu lagi ni, jadi wajib pula pakai kasut. Dan hukum dia juga kadang-kadang dia pakai kasut jadi wajib. Tetapi kadang-kadang jadi haram juga dia pakai kasut. Pasal dia balas kasut tu imam. Dia balas kasut tu imam. Contohlah, satu imam duk doa, Ya Ghaffar, Ya Jabbar, Ya Qahar. Dia kata macam duk Palestin dah, dia kata ni. Dia next syekh tau. Dia kata nak pergi berkat malam ni. Dia kata pakai salam kasut tu imam pula ni. Contoh. Tu dah dapat tahu. Pakai baju harus ke tak? Pakai baju harus. Tutup aurat wajib tak? Wajib tutup aurat. Kebiasaan kita nak tutup aurat pakai apa? Ketelekung. Selalunya. Nak pakai apa? Nak pakai kelembu kereta. Syarat dia tutup aurat. Mu nak pakai kok mana? Kok suka mu lah. Jadi ghalib kita pakai baju lah. Pakai baju. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Setiap benda hak wajib dan tak sempurna hak wajib tu sabit dia, maka benda hak sabit dengan dia tu jadi wajib hukum dia. Pakai baju asal dia harus. Mu nak pakai apa pun tak apa. Tapi memang kita ni mudah pakai baju ya, nak tutup aurat, wajib hukum dia pakai baju untuk menyempurnakan penutupan aurat. Jadi pula wajib. Tu dia. Tu buku hak kita mengaji ni. Jadi gimana ni? Apa hukum membukukan maklumat-maklumat sehinggalah umat mengenali Nabi dan mengenal Allah? Apa hukum dia? Hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Tara ada buku pun tinggal merata. Tara ada buku satu guni pun tinggal merata. Tak pergi buat main buku ni, tak pergi buat main buku ni. Bayangkan tengok kalau pengarang kitab kita ni, dia tak buat satu buku lagu ni. Dia buat helaian-helaian. Esok malam, jangan lupa ni bulan depan buat main helaian muka surat 93. Tahu parit. Tahu pakai tak buat main apa dah. Pasal apa? Tersilap buat main muka surat dah. Buat main hak muka depan kali. Nak baca apa muka depan? Maka dia bukukan terus. Supaya apa? Kalau kita bawa pun tak tahu tanda tak mana, ada dah muka surat dalam buku kita tu. Sebab tu tuan-tuan, hak kita buat ni adalah dia terpalit dengan 5 hukum. Sama ada wajib, sama ada sunat, sama ada makruh, sama ada harus ataupun haram. Tu 5 hukum taklifi. Situ tu. Lepas tu duk cara pula lah makna apa taklifi tu. Hukum yang tertanggung atas setiap mukallaf. Bacara pula mukallaf tu
kok mana, mula mukallaf tu bagi jantan umur berapa, bagi hak perempuan umur berapa, kalau lagu ni mukallaf ke tak mukallaf, tu cara kok lain panjang lah tu. Tapi kita nak kata apa? Itu Islam merangkumi semua kehidupan manusia. Ada baik tu. Kerana fikrah Islamiyah itu belum lagi diiklankan secara terbuka. Peringkat awalnya tak ada lagi pertembungan. Zahiriyah ni tak ada lagi. Pasal apa? Waktu permulaan dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Indoor lah kita kata. Grup masing-masing tertutup. Bukan outdoor lagi ni. Gerakan dakwah Nabi ni. Sebab tu tak ada siapa lagi yang duk berlawan pada ketika tu dengan secara ekstrim ataupun secara keras. Tak ada lagi. Ketika itu bukannya suatu kebijaksanaan bertindak secara terbuka. Jadi kata pengarang kita, kalau kita tak ada kekuatan jangan duk buat pandai-pandai, duk tunjuk macam kita kuat. Kerana dia akan mendatangkan mudarat daripada manfaat. Jangan duk buat syekh tak tahu hala. Kan? Jangan duk buat syekh tak tahu hala. Bagai contoh. Dia duk meremba mutu seorang-seorang dia. Contoh cerita muhung ni tak ada dalam Sahih Bukhari apa ni contoh. Dia dah buat salah dah, ni cerita hak buat salah lah. Dia naik motor helmet pun tak pakai, lampu pun tak ada, nombor plate pun tak ada. Kadang-kadang nombor plate tu ada, dia punya font nombor plate tu font sebelah sama besar kitab kita ni, font dia. Ditempel tang nombor plate motor tu, mampus tak nampak kita duk jegi nombor berapa dia ni pakai ni. Lah kali dia pas ke depan, kita pas lelungkang duk jegi dia punya nombor plate tu. Sampai tahun depan tu tiba-tiba JPJ dah. JPJ ni dah ada 30-40 orang balentun baru. Misalnya nak cerita muhung ni. Dia duk buat berani pasal pipe dia darah. Agak-agak tuan-tuan dia boleh kena tangkap dah malam tu. Dia boleh dah tangkap pasal dia seorang duk buat berani tak tahuan alah. Tapi kalau dia ramai duk ada 200-300 biji malam tu, bukan tak boleh tangkap, mungkin boleh tangkap, tetapi kemungkinan besar dia boleh melepaskan diri pasal apa? Ramai geng duk turut kat belakang tu. Contohnya lagu tu. Jadi kalau peringkat awal dakwah Islam tak ramai, Nabi pi ambush, Nabi suruh sahabat menyampaikan secara terang-terang, maka mudarat lebih besar berbanding daripada manfaat. Jadi kita kena faham situasi Nabi. Bukan Nabi tak berani. Nabi boleh pi ambush terus, tapi Nabi nak ajak pada hukum adatnya lagu tu. Hukum adatnya macam tu. Baik. Perlu difahami bahawa sikap menyatakan Islam secara tersembunyi itu adalah suatu tindakan terpaksa bagi membina kekuatan, keyakinan dan kematangan berjamaah apabila menghadapi keadaan berikutnya yang lebih mencabar. Apabila melaksanakan kemuncak daripada dakwah itu dengan matlamat menggempur jahiliyah dan berlakunya pertentangan secara terbuka, maka segala cabaran yang berlaku melahirkan kekuatan iman yang sentiasa bertambah. Sebab itu dalam satu kitab yang disebutkan tentang manhajud da'wah, manhaj ad-da'wah, metodologi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam min khilalil Qur'ani was sunnah, mengikut perspektif Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyatakan setiap benda yang Allah Taala berikan, Allah Taala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam terutamanya pada peringkat awal. Pada peringkat awal perkembangan dakwah, pada peringkat awal penyebaran dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sebab dan ada hikmah dia. Yang pertama, ada orang tanya pasal apa awal-awal Nabi dakwah Allah uji macam-macam dah. Padahal baru buah mula, bukannya berada di mercu kejayaan lagi, baru duk mula dah kena hambat teruk dah. Pertama kata ulama, Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada Nabi secara khusus
nak khabarkan kepada sahabat secara umum dan nak khabarkan kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya gerakan menyampaikan kebenaran dan dakwah itu tidak ada satu pun masa kamu boleh duduk saja, kamu boleh duduk lenggang, melainkan daripada awal sehinggalah ke akhir, yakni sampailah kamu mati, kamu akan pasti diuji dengan kesusahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Taala kata, jangan kamu duk sangka kata kamu ni dah am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu duk sangka kata kamu ni ahli syurga dah. Duk canang ke orang, saya pergi semayang apa semua ni kira Nabi masuk tu, lepas tu saya pula nombor 2 masuk syurga. Kemas lagi dia tu. Kira Nabi buka pedayam syurga tu, kira Nabi, lepas tu saya pula nombor 2. Nah habaq kata dia ahli syurga tu. Tu dia. Allah Ta'ala kata, jangan kamu duk sangka, jangan kamu duk declare kata aku ni tetap dah syurga. Hal keadaan kamu belum lagi diuji oleh Allah dengan kesusahan seperti mana min qablikum, orang-orang sebelum daripada kamu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sedia maklum diuji pagi, petang, siang, malam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan ni habis hangit depa lawan. Ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab pertama hikmah Allah uji awal. Yang kedua, Allah Taala nak menguatkan iman para sahabat ketika itu bahawasanya apa yang dikhabarkan oleh Nabi melalui ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah pasti akan berlaku. Mesti berlaku. Bila berlaku, ketika itu betul. Muhammad kata tu betul sungguh. Kalau kita sebarkan kebenaran ni, mesti orang akan lawan, mesti orang akan tentang kita. Ini nak uji keimanan para sahabat dan nak meneguhkan keimanan mereka dan juga keimanan kita. 2. Yang ketiga dia, daripada ujian itulah Allah Ta'ala nak zahirkan bagaimanakah akhlak Nabi dan juga akhlak para sahabat apabila ditentang oleh musuh pada ketika itu. Nabi dia tak meloncat. Dah. Nabi dia tak meloncat. Sahabat Nabi dia tak meloncat jadi apa? Jadi cempera. Orang provok sikit jadi cempera. Dah. Relax, steady ya. Dan pada hari ini dunia mutakhir ini para alim ulama pula disuruh oleh orang jahil pi mengaji banyak lagi. La haula wala quwwata illa billah. Jadi macam kartun lah ni. Jadi macam kartun. Ibarat kata kita masuk kelas matematik, kita bahagi 2, 4 bahagi 2 pun kita kata 3. Tiba-tiba masuk kelas tu, cikgu pi mengaji matematik pandai sangat dah, perlu nak ajar saya. Kemas dia. Dunia lah lagu tu. Semua benda dia nak tafsir. Semua benda. Surah nu nak tafsir, surah ni nak tafsir, hak nu nak tafsir, hak ni nak tafsir. La haula wala quwwata illa billah. Bahkan Nabi sebut dallu fa'adallu. Kamu akan tengok waktu tu yang diangkat pada saat tersebut sesat, bahkan menyesatkan orang lain pula. Ni mutakhir. Satu dunia berlaku perkara yang sama. Hak jahil suruh alim pergi mengaji. Patutnya hak alim ni habaq kat jahil tu pergi mengaji. Dah. Anak dia pergi pesan kat pak. Ni, pak pergi kerja pergi lama kita belum nak ajak cik. Ibarat dia lagu tu lah, ibarat dia. Anak tuan-tuan dia suruh tuan-tuan pergi cari pengalaman hidup banyak lagi. Kita 60 lah ni. Ayah-ayah umur 60, anak baru 25. Dia kata pak tu saya duk nasihat lah. Pak pun baru hidup setahun jagung lah.
Tuan-tuan, kalau lagu tu agak-agak lagu mana nak buh apa ni? Nak buh semua racun serangga ke racun rumput ke lagu mana duk ada. Ni akhir zaman. Tak kata agak siapa? Tak kata agak siapa? Pengajaran kepada kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat orang alim ni, orang kata apa pun tak apa. Lagi orang hina, lagi ramai orang ikut dia. Lagi hina, lagi ramai ikut dia. Dia berajar dia. Hak jahil ni duk kelang kabut dalam Facebook, dalam WhatsApp, macam-macam ni. Hak jahil kan buat kelaku lagu tu. Orang alim, mai waktu dia mengajar. Mai waktu dia berehat. Hampa nak kata, nyapa hamba, aku buat kerja aku. Jadi tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, tinggalkan labu-labu dengan labi-labi dia. Betul ya, dia kata betul. Kata betul. Tinggallah orang yang boleh merosakkan kepahaman kita, tinggal. Pergi cari orang hak patut-patut kita ambil ilmu. Kalau tuan-tuan tak mengaji kat saya, tak apa. Saya bukan guru, tok haru ya. Kan? Jadi kita ambillah ilmu itu daripada ahli dia. Dia bidang politik, ambil tang dia lah. Kalau tuan-tuan ambil bab politik daripada saya, hancur remuk kedah habis dunia ni. Pasal bukan bidang saya. Ambil pada ahli dia. Nak buat bendang, ambil tanya orang buat bendang. Jangan tanya orang duk kerja sepepak motor. Mana dia nak kerti habak. Dia mungkin boleh habak pun semua racun lagu tu ya. Dia kita duk faham kata ni bendang saya ni naik habis lagu ni. Dia tak ambil racun apa pun tak apa semua mampu dengan bendang yang kita pun padam kat batas lagu tu ya. Pasal bukan ahli dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Habis tu kata pengarang lagi. Apabila melaksanakan kemuncak dakwah daripada dakwah itu dengan matlamat menggempur jahiliah dan berlakunya pertentangan terbuka, maka segala cabaran yang berlaku melahirkan kekuatan iman yang sentiasa bertambah. Di sana kematangan Islam dan kemungkinan golongan Islam mewarisi kemenangan kurniaan Allah Subhanahu wa taala adalah memberi makna yang besar bila perkataan iman menjadi suatu istilah kepada akidah kerana ia memberi makna yang mencakup hati dan akal serta yang mengikatkan di antara fikrah dan juga sikap. Bukannya sekadar puas hati dan sedar secara dingin betapa besarnya erti iman yang dibentuk itu sehingga membuahkan suatu generasi awal dan tunggak yang tidak murtad dan munafik walau bagaimanapun bentuk tekanan dan penindasan dilakukan ke atas mereka. Jadi kata pengarang, walaupun pada ketika itu tak kuat dan tak ramai, tetapi nilai iman yang ada para sahabat ataupun al-jailul awal, generasi yang terawal beriman dengan Nabi adalah iman yang paling kuat, iman yang paling padu, iman yang paling mantap. Sebab itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis mafhum dia, Nabi kata sebaik-baik zaman adalah zaman aku dan zaman selepas daripadaku dan selepas daripada tu. 300 tahun. 300 tahun hijrah. Ni dalam tempoh ni kata Nabi, ini zaman yang terbaik. Terbaik makna apa? Terbaik dari sudut iman, dari sudut amal, dari sudut ilmu. Kira segenap benda lah terbaik. Tuan-tuan, zaman sahabat ada orang yang murtad? Ada. Zaman dulu ada orang tak semayang? Ada. Ada orang yang tak bayar zakat, tak mau bayar zakat? Ada. Ada orang yang kembali kepada kekufuran? Ada. Walaupun dalam tempoh zaman yang Nabi kata terbaik, tu pun ada juga hak dia lencong berikut lain. Tambahlah kalau zaman kita hari ni tak semayang, benda biasa. Tak semayang, benda biasa. Tambah cuti-cuti ni pula, dia jamak semua. Maghrib, Lohor, Isya, subuh boleh jamak. Tu dia lagi kemah. Dia pakai mazhab apa tak tahu. Jangan kata jamak, subuh tu qasar pula.
usalli fardhu zuhri raka'ataini, potong. Nisfur raka'ah, setengah rakaatnya. Kok mana cerita dia bayang ni? Dia bagi salam waktu rukuk. Dia bagi salam waktu rukuk. Pasal apa? Telajak pandai pada imam mazhab lah. Tu dia. Habis dia bedai kata. Ada pula hak faham. Dia kata apa? Saya balik rumah mak mentua saya di mana? Di Ecuador, Amerika Latin. Ni cerita muhung ni. Cerita muhung. Tuan-tuan jangan duk buat. Tak mana cerita ni? Hadis sahih kan? Tak. Cerita muhung. Tapi masalah ni berlaku sungguh. Berapa hari nak balik? Dia kata balik rumah mak mentua 10 hari. 10 hari. Apa tu? Ini hak cerita masalah jamak qasar ni. Dia kata dalam perjalanan dan perjalanan perjalanan pulang boleh jamak qasar. Lepas tu tempoh jamak qasar 3 hari 3 malam. Dia sampai rumah mak mentua dia. Hari sampai tu tak kira lah. Dia sampai hari Ahad. Hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu. Jamak qasar lagi. Dia kata biar betul jamak qasar lagi. Dia kata jamak qasar. Dia kata, kan tempoh jamak qasar 3 hari 3 malam. Saya duduk 10 hari, 6 hari lepas tu baru tak boleh jamak qasar. Tu dia tuan-tuan. Selaru. Ada tak? Ada. Hak tu hak pergi Ecuador lah. Ada hak pergi umrah jamak panjang minggu dah. Tu dia. Hak ni umrah mabrurah. Turun lapangan terbang tu masuk hotel. Dia pergi mayang subuh tu. Sekali tu ya Masjid Nabawi. Sekali tu ya. Lepas tu tak nampak lah. Waktu turun makan ada. Waktu mayang tak ada. Belum pergi mana? Dia kata, kita kan musafir. Boleh jamak qasar. Jaya kira subuh tak ni jamak tu. Tapi kat Isya. Tu dia saya kata. Kemah. Kalau tu Imam Masjid Nabawi dia punya mazhab ni. Terkeluar pada mazhab 4. Dia mazhab kelima dia ni. Hebat tu. No? Tu tak kira lagi tu. Tak kira lagi masalah-masalah yang lain. Tuan-tuan perempuan sekalian, berat. No? Banyak tanggungjawab kita yang perlu kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni tahun nak habis dah ni. Zakat clear ke tak clear lagi. Dia kata bukan khilaf ke, dia kata. Dia duk pakai khilaf pula. Bukan khilaf ke, dia kata. Saya duk rasa hak bahagian saya ni khilaf ulama. Jadi ulama ni kata kena, ulama ni kata tak kena. Saya kira keluar pada khilaf, tak payah bayar lah. Tu dia lagi kemah kawan ni. Hak penting dia lepas. Tak tu cerita dia. Kena jaga elok tuan-tuan. Lah ni nak bayar zakat mudah. Mudah nak bayar zakat lah. Kan? Online pun ada dah lah ni. Online pun ada dah. Jadi kalau dia kata tak ada masa nak bayar tu kira pelik bina ajaib lah. Tak tahulah kan. Kod handphone dia tu pakai hak jenis lama tu. Hak jenis pakai infrared saja handphone tu kan. Tak ada apa ni. Jadi kita tak ada alasan. Kalau alasan juga diberikan sampai macam tu punya keadaan canggih pun tak mau lagi. Tak tahu nak buat ke mana. Hak tu kita punya hati lah tuan-tuan. Kemarin saya pergi satu pasar raya. Pasar raya tu belakang dia nama Din. Nama dia Din. Tahu lah jalan baru. Tuan-tuan tahu pasar raya mana kan? Baik. Pergi dah pasar raya tu. Bawa pergi beli barang. Rupanya tahu tu daripada jual emas secara mesin. Ada satu lah syarikat emas top lah di Malaysia ni. Beli dinar. Tuan-tuan boleh beli dinar kot mesin ni lah. Boh duit. Lepas tu tekan nanti keluar dinar tu. Keluar tekan duit, tekan boh duit, tekan turun dinar tu. Dapat sekeping dinar dengan berapa berat yang kita nak. Dalam mesin tu ada lah. Jadi macam mesin vending beli ayak tino. Hebat orang nak beli emas lah. Pi ke Tesco pun sama lah. Tesco Lotus. Lotus. Di Seberang Jaya. Dia ada satu counter tu tak ada orang. Saya kata depa ni duk bayar kat siapa? Saya kata tin. Dia angkat barang tin. Rupanya dia scan. Bayar pakai mesin ni lah. Tuan-tuan, lah ni pakai mesin ni orang pun tak gaduh lah. Jangan bagi mesin tu buat pening ni lah. Mesin tu tak pening tak apa. Mesin tu pening jam. Dia fikir double ke apa jam kita.
No, dia pun merupakan mesin orang buat. Orang hadut tekan tu berkadang-kadang pi lajak pai 2 kali dia boh, tambah mesin berkadang tipa. Kan? Lah ni bayar lah betul ya. Boleh jadi tak tuan-tuan sampai lah ni di kita pi bayar boh duit apa dia boh mesin apa dia? Minyak kereta bola tak gaduh masuk dalam pun tak apa dah. Pakai kad dia. Cucuk tu boh RM50. Tambah kalau kad tu bola kad hak laki dia, sedap lagi dia boh minyak, pasal bukan kad dia. Dia boh tu. Kelia. 50. Ada orang duk mai tunggu abang nak boh apa tak payah. Ada duit dalam kad tu jolok 50, pam, sekali keluar lesi kita pun boh. Nozzle tu boh RM50. Selamat. Kan? Parking kereta. Dulu ada lah parking kereta. Orang duk tunggu. Ya abang komunis mau masuk mana? Kawan kita abang Ladesh ke? Vietnam ke mana ke? Abang mau parking mana itu RM5. Dia kata 1 jam mau RM5. Dia kata 2 jam RM8 murah sikit. Lagi lama lagi murah. Dia kata 1 hari pun tak apa. Kita pun tak apa lah. Lah ada. Tak ada lah. Tuan-tuan masuk-masuk ya. Touch your card. Touch your card. Tenyih lekat dia atas mesin dia tu. Tenyih. Mau kalau duduk tenyih saja duit tak ada. Duduk kena maki dengan orang belakang pula. Ya, kita kelang kelibuk duk cari mana dia, duk jaga sistem ni, nak kena khabar nak teh pula, tak ada pasal. Dunia semakin maju. Nah, dan boleh jadi dak ibu-ibu ayah-ayah sekalian, sampai satu masa di kedai runcit biasa pun hanya ada tuan kedai duk tunggu cukuh tu, takut penyengak ambil. Hak lain semua bayar kat mesin. Tuan-tuan pergi makan nasi kena Subaidah, ada tak kucing duk main mesin tu? Dia tak bunyi nyau tu lah. Kalau mesin tu pun jenis makan lauk kita nak ya. Dia main hantar ayak kan. Tu pun kadang-kadang ayak tumpah lah. Pasal apa? Pasal dia ni mesin. Orang duduk depan dia tak boleh jalan lah. Dia kalau duduk belok lagu tu lah. Dia lagi kita duduk berhenti tu, dia tak berjalan. Ayak tak sampai kat kita. Ni tuan-tuan, hebat dunia akhir zaman. Azan tu ngerti azan tu? Jalan terus. Jalan terus. Tak apa. Baik. 10 minit kita berhenti. Tuan-tuan pun mesti nak pergi cari Subaidah. Nak tengok betul ke kucing tu ada. Betul ke tak ada kucing tu? Ada. Ni dunia akhir zaman hebat. Kereta tak ada orang. Tesla. Tekan-tekan tuan-tuan nak pergi tak mana betul lena. Tapi takut kita tak lena lah tuan-tuan. Tak orang nak harap. Kok dia belah pula kereta orang tak kita pasal. NCB pun dah cukup 100% dah. Boom pula kata orang duk kena bayar road tax insurans 2-3 ribu pula. Tak ada pasal tuan-tuan. Kok mana pun manusia juga yang kita kena guna. Baik. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala lagi. Sikap bersembunyi yang dilakukan oleh golongan as-sabiqun al-awwalin sentiasa menunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberi segala pengorbanan bagi menunaikannya. Bukannya mendiamkan diri laksana tikus yang jatuh di dalam jelapang padi. Seperti alasan yang dilakukan oleh golongan-golongan pengecut yang berada bersama-sama golongan jahiliah bagi menyembunyikan sifat pengecut mereka dan menunggu kemenangan itu datang secara percuma. Tengok dia punya kiah dia berbohong. Macam tikus terjun bilang padi. Makna apa? Orang habat bendang tahu no? Bila tikus masuk bilang bendang petak kita, tikus dengan siput gondang lah. Dia akan merosakkan kita punya tanaman padi itu. Yakni dia akan makan semualah. Bila tikus itu makan dalam keadaan pokok padi itu punya banyak dia punya beras tu kita kata, kenyang tak perut dia? Kenyang tak tengok nah. Begitulah juga orang yang pengecut, dia tahu benda tu betul. Dan dia tahu benda tu patut dia halang, patut dia sembunyikan, patut dia terang kepada orang. Tapi dia laksana tikus yang jatuh dalam jelapang padi, dia tak kata apa. Dengan syarat, apa hak hang boleh bagi, aku dapat. Aku tak kerja hang. Ustaz jangan derah sangat nah. Kalau ustaz darah tak pergi jawatan, tak pergi saya tarik elang tak dapat. Ustaz tu pun jadi tikus tu macam duk ada main. Ni bukan takat tikus lapang padi. Tikus kena gam dalok tayar punya, tak boleh gerak tu. Senang. Tak boleh kata apa. Dak, dak, dak. Apa pun tak boleh kata. Pasal apa? Kerana ada habuan balik belakang. Hak ni ujian juga ni pendakwah pun.
Jangan duk derah sangat ustaz. Ustaz derah lagi kami tak bagi kuliah lagi. Tahu pula. Tu ja. Ustaz pun baca betul. Maka berkata pengarang, tu je nah. Anak murid tanya, wah duk tarik pergi belakang kerap sangat. Tak leh lajak pergi depan. Tak kira orang marah. Lagu tu kan balik goreng nasi lemak lalu. Situ. Bukan menghina tetapi berkata yang benar dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua kata pengarang di sini, ada orang dia punya perangai, hang buat dulu, aku nak tengok jaya ke tak berjaya. Jaya, aku ikut hang. Tak berjaya, sorry. Ataupun dia kata kalau berjaya pun aku tak mau duduk dengan hang. Pasal apa? Duduk kerja dengan hang, buat kerja dengan hang, buat aktiviti dengan hang, orang tak suka kat aku, orang akan jauh daripada aku nak dapat apa hak aku nak takkan dapat, hang pergi jalan seorang lah. Aku tak mau. Kerana apa? Dia tidak mahu menempuh kesusahan. Ni ibu-ibu ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, dalam apa bidang sekalipun sama. Bidang pendidikan sama, kerja kerajaan sama, kerja swasta sama. Kita nak buat pembaharuan. Sebagai contoh, kita ketua jabatan. Contoh. Kita orang mengaji, kita faham. Dan kita nak tempat kerja kita ni dipanggil bi'ah salihah. Suasana yang selesa dan diterapkan dengan nilai-nilai Islam. Contoh. Kita pun kata, kita bos. Misalnya kita bos, ketua jabatan. Kita kata apa? Mulai 1 Januari 2024. Semua staf lelaki wajib sembahyang zuhur berjamaah. Tuan-tuan agak-agak ada orang nak bunyi tak? Ada. Baru daftar sehari, dia buat pagi jadi ustaz pula. Dia suruh orang sembahyang jemaah. Bos sebelum ni tak kata apa pun. Kami tak sembahyang terus boleh tak kata apa pun. Contoh. Ada tak kamu gitu? Ada. Mai pula muslimat, pekerja perempuan yang muslim, yang muslimah tak dibenarkan memakai pakaian yang ketat dan menjolok mata. Apa punya bos semua kolot semua bos ni. Ni semua ni mesti tok lebih punya bos ni. Mai masjid ni tu tak boleh, ni tak boleh, nu tak boleh apa. Macam mana kita ni nak berjaya macam barat dia kata. Ada lah. Ada. Boh pula. Masjid bebas asap rokok. Allah tu buat apa dia? Contoh dia kata ni. Contoh. Tak kata kat siapa. Siapa kata rokok halal kat tangan? Saya nak suruh anak dia isap besok. Siapa pun tak ni kata halal. Kita pergi tanya dia. Saya tak kata kat tuan-tuan ni. Tempat lain. Adik-beradik kita pun ada agak isap rokok. Tapi kita tanya dia. Elok dapat pahala lah. Dia pun tak ni kata dapat pahala. Pasal dia pun tahu. Boh lah. Allah, baru pegang masjid, baru angkat sumpah mari duk pergi buruh masjid bebas asap rokok. Dia pun dulu kaki rokok juga. Aduh, bagus apa? Pula dah. Ada tak tuan-tuan? Ada. Buka kedai makan pula. Kalau ni buka kedai makan kan? Tukar kedai makan buang tu. Dilarang merokok. Ni lah orang menega lah masjid lah, rokok tak boleh. Orang menega luar rokok bergembut tak apa. Ni buat bagus betul ya orang kedai masjid ni. Tak kena juga. Hak ni yang menega tak laku ni pasal tak ada bagi kita duk seat 2-3 pam ni. Ada tak? Ada. Buat tuan-tuan pasal apa? Apa hak tuan-tuan buat? Pasti orang tak suka. Pasal benda baik. Tapi kalau benda tak baik tuan-tuan buat, orang ramai suka. Tuan-tuan menempah laknat Tuhan. Itu cerita dia. Bila no? Ada tak perangai tu? Ada. Hang buat dulu. Orang lawan ramai. Tak apa. Hang pergi apa hang? Aku tak mau. Orang tak suka aku tak mau. Dia rela orang suka kat dia daripada Allah laknat dia. Pasal apa? Reda atas maksiat. Betul tak tuan-tuan? Hak saya cerita ni betul tak? Betul.
Dalam jabatan ke, dalam apa pun sama. Kita tegur, oh ustaz ni tak boleh ni, merokok ni. Ustaz pula marah kita. Ustaz pula marah kita. Entah baru mengajar lama mana nak tegur anak pasal rokok. Benda haram. Dia bukan kira lama mana. Lama tak semesti betul semua. Baru tak semesti salah semua. Ada betul, ada tak betul. Benda biasa. Dia marah kita. Pasal apa? Kita tegur kemungkaran. Kita tegur benda tak baik. Jadi tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah, pengarang kita kata, memang ada golongan yang akan kata, hang buat dulu, aku tengok jaya ke tak. Satu. Ada golongan yang kedua, tak apa, aku pi dengan hang. Apa jadi? Jadi. Dua. Ada golongan yang ketiga, tak apa hang buat dulu. Aku akan ikut juga. Sampai sekerak jalan, orang tentang ramai. Tak apa, hang pergi seorang hang, aku betah balik. Dia kata, tak jadi. Ada tak? Tiga golongan ni akan ada. Tengok kita duduk tak mana dalam tiga golongan ni. Kalau kita golongan yang rempuh saja, hang buat baik, orang nak kata apa? Hang punya pasal, aku akan jalan juga kebaikan. Maka kita mencontohi sifat Nabi dan juga para sahabat. Tuan-tuan, kalau sahabat dengan Nabi duk kira mulut pok jahiliah, kita hari ni barangkali duk sembah mata tiga, mata dua, mata satu ke apa, semayang pun tak, apa pun tak. Pasal apa? Nabi duk kira mulut orang. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang terakhir. Habis dah semakin panas suasana pada malam ini. Nah, jadi kata hak betul ya. Kita kata hak betul. Nah, baik. Tak ada siapa kata rokok halal. Kalau ada saya nak pergi tengok, nak pergi cium pipi dia, 3 dah saya nak cium. Nah, kalau halal saya nak pergi cium pipi dia, 3 dah. Kalau halal, buat main dalil dululah. Dan ulama kata, mana kata halal? Tak ada lagi. Dunia ni kata halal. Melainkan ustaz tu isap rokok. Tu cerita lain. Kalau betul benda tu baik, bagi bini kita isap, besok bagi. Mangkit-mangkit bagi pas yang subuh. Assalamualaikum. Yang nah lah isap dapat pahala isap ni. Abang dapat pahala, you pun dapat pahala. Okey, terima. Tapi tak ada siapa pun yang isap rokok, dia redha anak dia isap rokok. Dah. Pasal apa kita tak redha? Maknanya kita ada iman. Pasal apa kita tak redha anak kita isap rokok, tapi kita isap? Kita tak redha anak kita, tapi kita isap. Pasal apa? Ada something wrong pada hati kita. Setan tu tak apa, isap. Anak hang tak isap tak apa, hang isap. Lama dah duk isap terus sampai mati. Ni iblis punya perangai. Dia nak sesatkan kita. Na'udzubillah. Dan kata pengarang rahimahullahu ta'ala, penentuan proses yang sebenarnya di dalam arena dakwah bukannya menurut perhitungan peribadi, tetapi mestilah menurut perhitungan harakah Islamiyah yang mempunyai sifat-sifat Hizbullah, dalam arti kata ianya menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan berdasarkan kematangan peribadi kepimpinan Islam yang tulen. Jadi dalam gerakan dakwah tak boleh pakai kepala kita, mesti kena ikut kepada acuan Al-Quran, acuan hadis Nabi, dan setiap tindakan itu mestilah didatangkan dengan dalil. Apa sebab kamu buat macam ni? Apa sebab kamu buat macam ni? Bukan atas dasar hawa nafsu. Tegasnya kepimpinan yang dapat menilai di antara keadaan terpaksa dan keadaan yang mesti diberi pengorbanan. Contoh yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah dan Ammar bin Yasir adalah menjadi satu perkara yang mesti difahami dengan sedalam-dalamnya. Bilal bin Rabah, orang Habasyi kulit hitam, diseksa, ditidurkan di tengah padang pasir, kemudian diletakkan batu yang besar atas badan dia, suruh dia, paksa dia supaya dia tinggalkan Islam. Bilal kata ahad, asa, dia tak keluar Islam. Begitulah juga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma, diseksa. Ayah dia mati, mak dia mati, Sumayyah mati disula. Kemaluan dia sampailah kepala dia ditolak 7 naik supaya meninggalkan Islam. Tak juga. Begitu juga dalam asbabun nuzul. Pada firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, mak dia gertak dia. Dalam asbabun nuzul.
Mak dia kata apa? Wahai anakku Sa'ad bin Abi Waqqas, aku takkan makan, aku takkan minum, melainkan apabila hang keluar Islam, baru aku makan, baru aku minum. Seolah-olah mak dia kata apa? Hang nak biar aku mampu kerin ke apa? Bahasa kasar lagu tu. Hang nak biar aku mampu kerin ke wahai Sa'ad? Hang gamak tengok mak hang mati tu. Tetapi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, yang kata sahabat punya iman ni, dia kata kepada mak dia, mak, roh kita ni sekali ya. Dia keluar, lepas tu tak patah balik dah. Mati tu, kira mati tu. Sekiranya roh itu, mak mati, roh masuk balik, hidup pula, mati pula kali kedua, kali ketiga, kali keberapa pun, demi Allah, aku tidak akan keluar daripada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak keluar. Akhirnya mak dia makan ke tak makan? Tunggu kita makan. Lapar cik oi. Makan mak dia. Pasal apa? Mak dia tak menghiraukan desakan. Mak tak mau makan, ikut suka mak. Saya bagi mak makan, bagi mak minum, mak tak mau. Pasal mak gertak supaya saya murtad, saya takkan keluar sama sekali. Maka di sinilah pengajaran yang kita dapat faham bila kita pegang dengan janji Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan kejayaan oleh Allah, kesenangan oleh Allah dunia dan juga akhirat. Mudah-mudahan kita nak masuk tahun baru, kita buat persiapan, kita buat perubahan. Saya pun sama, walaupun mengajak tak semesti betul semua, ada kurang, ada dosa, ada maksiat yang kita buat, sama-sama kita tinggal apa yang kita boleh tinggal. No, kalau rokok kita boleh tinggal. Mau nak kata juga tu lah kali tu. No, boleh tinggal. No, tinggal. Hak rokok lah. Hak minum yang ada betum, tinggal yang ada betum, sikit-sikit. Hak suka melepak kedai makan, tinggal. Habis makan balik jangan duduk sembang lama-lama. Kawan kedai makan tu pun nak lipat meja pun serba salah. Dia ni nak balik kan, nak tidur tang ni dia tak. Kalau tidur tang ni nak bagi kunci pagar masjid, esok suruh buka pagar. Agak tinggal tuan-tuan, kerana setiap saat yang kita guna dalam hidup kita tu, semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, setiap masa, setiap detik dalam hidup kita itu adalah jauharah, adalah permata. Makna apa permata ni? Bernilai tak? Bernilai. Ada belian sebiji dalam poket kita, kita tak keluar rumah dah barangkali, takut jatuh. Mahal benar tu. Begitulah umur kita adalah permata bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada saya, pada ibu-ibu dan ayah-ayah, untuk kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuk kita, ahli keluarga kita, nak pinak kita, dan terutamanya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, mohon ampun dan maaf terkasar bahasa, terlanjur kata. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat untuk kita semua insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis salah.